Lamb ribs ni kita tengok sangatlah juicy, cantik lah sebenarnya kejadian dia. Lamb ribs ini diperak menggunakan rempah-rempah yang dibawakan khas dari Australia. Jom kita mula rasa. Bismillah. Assalamualaikum, saya Zamri dan anda sedang menonton Destinasi TV. Tujuan kita pada hari ini adalah untuk pergi ke sebuah restoran yang sebenarnya pernah tampil dalam channel ini. Tapi dulu dia home cafe, sekarang dia telah membuka sebuah restoran baru, Second Cut Barbecue. Jom kita pergi tengok. Saya sekarang berada di Second Cut Barbecue, Taman Sunway, Batu Cave, dan bersama saya pada hari ini adalah pemilik restoran, Encik Hashim. Betul ya? Betul, Hashim. Boleh tak perkenalkan diri kepada penonton? Saya Muhammad Hashim Hasni, saya daripada Selangor. Saya berusia 37. Latar belakang pendidikan saya mula dengan Diploma Architecture, Seni Bina. Lepas tu saya ambil degree Interior Design. Lepas tu kita praktis selama setahun je. Okey. Lepas tu kita mula langkah mengorak, mencuba kehidupan di luar negara. Luar negara? Maksudnya berhijrah? Berhijrah, betul. Oh, ke mana? Berhijrah ke Australia. So kita start dengan kalau orang Australia cakap lah, odd jobs lah, kerja-kerja rejam. Tapi basic kita datang dengan as migration consultant. Okay. Migration consultant, and then kita start develop, kita buat tourism. Semua dia ambil masa lebih kurang 11 tahun. Lebih 1 dekad di negara orang. Kenapa patah balik ke Malaysia? Kita balik 2019, dan tu kita tengah develop, kita nak go into Europe, kita nak go into Eastern Europe, Middle East. Lepas tu kita cuba develop, and then the pandemic hits. Kalau kita ingat balik zaman COVID, yang pertama tutup memang industri pelancongan lah. Betul. Dan yalah, kita boleh kata nasib yang malang, tapi mungkin takdir Allah nak menyusun jalan Encik Hashim sampai ke sini, betul tak? Betul. Macam mana Hashim daripada tourism boleh end up dalam F&B ni? Siapa yang pernah duduk Australia tahu culture barbecue sana memang mantap. Betul. Memang like a weekend punya aktiviti je. So kita cuba bawa barbecue seasoning, kita cuba pairkan dengan slow roast. Tengok kena tak? Home cafe tu started as a pilot project je, nak terima tak orang Malaysia dengan taste yang macam ni. Kenapa slow roast? Sebab saya ingatlah di ketika COVID tu trend pergi ke arah smoke ataupun salai lah. Kenapa slow roast? Kenapa kita start slow roast? Sebab dia lebih dekat dengan semua orang. First of all, kita start dengan bawa barbecue seasoning. Kalau kita nak bagi pendekatan smoker nanti, sebab tak ramai orang ada smoker kan. So dengan kita jual barbecue seasoning tu, dan kita ajar masak dengan menggunakan oven dengan suhu, temperature, lepas tu cara buat betul-betul, semua orang pun boleh buat. Benda tak susah. Barbecue seasoning tu macam mana? Memang dibuat sendiri ataupun? Barbecue seasoning tu kita import daripada Australia. Tapi faham. kita minta kawan pengilang kita tukar sikit benda. Pengilang dari Australia? Pengilang daripada Australia, betul. Punya lama di Australia, kawan buka kilang tau. So kita adjust sikit, dia lagi kena dengan rasa kita yang lagi kuat lah. Tapi disebabkan nak masak, proses masak tu dah 8 jam. Lama. So tak ramai orang ada time luxury macam tu. So kita masakkan, orang makan, lepas tu kita buat pilot project. Kalau makanan ni orang suka, orang akan repeat balik. So kita start dengan depan rumah, alhamdulillah ramai orang repeat. Saya dengar tu saya macam tersentuh. Rupa-rupanya walaupun Allah tarik satu nikmat, tapi rupanya Allah nak bagi satu jalan. Kan? Dia buka satu-satu, mula-mula jual rempah. Tapi rempah tu mungkin susah untuk orang Malaysia adapt. Betul. Susah. Lepas tu boleh buka home cafe. Buka home cafe. Selama berapa lama home cafe di rumah tu? Home cafe tu selama 1 tahun 3 bulan. Setahun 3 bulan sahaja? Setahun 3 bulan. Dan kini dah buka restoran? Baru buka selama sebulan. Wow, bagi saya ini merupakan satu cerita yang menarik lah untuk penonton. Sebab mungkin ramai orang datang makan, yang penting makanan sahaja, betul tak? Betul. Tapi cerita di sebalik tabir ni mungkin ada pengajaran lah untuk kita yang mendengar. Berkenaan dengan nama Second Cut Barbecue tu, saya first time dengar rasa macam second kenapa? Cut kenapa? Barbecue tu kenapa? Tiba-tiba ada biri-biri kat tengah-tengah tu kenapa? Boleh tak cerita? Dekat Australia ni culture dia, kita susah sikit nak beli ayam kalau kita tak tahu supplier dia halal haram semua. So kat sana culture dia kita ada halal shop.
So bila halal butcher shop tu dah ada banyak lah parts ni kan. So kat situ mana kita belajar dia punya prime cut. Kalau secondary cut, kalau beef kita ada brisket secondary cut. Kita punya lamb ribs secondary cuts. Shank secondary cuts. Dan satu je kita pakai prime cut. Untuk sini hanya steak je kita pakai rib eye. Untuk penonton-penonton yang datang ke sini, apakah menu yang special? Kalau daripada dulu kita best seller kita still lamb ribs. Lamb ribs tu dengan nasi lah biasa. Dengan glolio pun boleh either one. Tapi yang paling popular nasi Sydney double lamb. Bila dah buka restoran ni, saya dengar banyaklah menu-menu baru. Ada tak menu baru yang betul-betul special? Antara menu yang best seller selain daripada dalam lama yang lamb ribs semua apa, penne pesto. Okay, Asyik, saya sebenarnya tak sabar nak masuk dapur. Nak tengok macam mana Second Cut Barbecue punya kitchen team sediakan makanan, especially penne pesto tu. Tu menu baru dekat sini. Boleh kita ke dapur? Jom. Okey, sekarang saya dah berada dekat dapur restoran Second Cut Barbecue. Cantik sebenarnya dan jom kita perkenalkan dulu chef kita. Okey, chef, cuba perkenalkan diri dulu. Okey, boleh. Nama saya Muhammad Rashid Abdul Majid. Saya umur 28. Saya memang background F&B dari dulu lagi. Dalam 5-6 tahun macam tu lah. Memang dah ada experience yang banyak. Ni kalau kerja dekat restoran besar dah tahap-tahap executive sous chef kot. Masya-Allah. InsyaAllah. Okey, boleh tak ceritakan sedikit lah latar belakang kulineri? First, saya kerja dekat TWG restoran TWG. dekat Garden Mall, dekat Social Restaurant, Central Kitchen, hotel juga. Sekarang ni kita nak buat apa dulu, chef? Sekarang kita nak buat basic pesto. Kita nak tunjuk production basic pesto yang kita pakai untuk penne pesto kita lah. Sebelum kita bermula, mungkin untuk penonton kan, Ya, betul. pesto ni apa? Pesto ni adalah campuran daripada minyak. Kalau nama kan basic pesto, pakai basil lah, daun Basil basil lah, okey. dan ada kacang. Dia mesti ada kacang lah. Boleh saya pegang Boleh, Aha. sila. Kacang ni dia lain sikit je kalau kita tengok. Ya, ini pine nuts. Pine nuts pine nuts. yang dah Ada- dibakar dalam oven. Garam, garlic dengan parmesan lah. Parmesan cheese. Banyak yang Grated. parmesan cheese dia. Yang minyak olive oil lah. Olive oil. Saya tengok pakai Thermomix Ya, betul. Kita pakai Selalu kita tengok Thermomix. akak-akak dekat Instagram. Kenapa dekat kitchen pakai Thermomix? Memang standard ke? Tak juga, sebab Thermomix ni dia senang. Kita tak payah kacau pun dia dah boleh kacau untuk kita. Nampak tak? Ah, Chef yang bijak, terpelajar, berpengalaman. so kita akan masukkan. Masukkan banyak ya daun basil yang digunakan. Ya, betul. Kita ada SOP kita. Kita Okey. buat satu portion dalam maybe dalam 200-300 gram lah. Satu portion macam ni boleh masak untuk berapa pinggan? Dalam 20-25. Kita masukkan olive oil. Minyak olive ni ada standard yang tersendiri ataupun macam mana? Ya, ada standard. Kita pakai yang apa? Biasa punya pomace olive. So chef kacang tu pun dia toast dia biasa. Goreng dia dululah. Yang ni, Okey. kemudian pedas baru kita akan masukkan. Ini pun satu pengalaman baru. Saya rasa saya pernah lah tengok beberapa kali tapi kebanyakannya di luar negara. Dalam YouTube, chef-chef kitchen, even Michelin kitchen pun pakai Thermomix. Tapi di Malaysia, dalam Destinasi TV, first time saya tengok pakai Thermomix. Menarik. So berapa lama kita akan grind dia? Kita akan grind dia dalam 30 second dalam speed 5 lah. Akak-akak Thermomix. Boleh ambil resepi ni menarik tau. Kau terus masuk Ya, masukkan kita cheese masukkan parmesan cheese. dan garam lah. Itu saja. Itu saja dan kita akan mix well lah. Sangat simple, sangat mudah. Saya rasa semua orang boleh buat. Tak payah ada Thermomix pun, betul tak? Betul. Pakai blender biasa pun boleh. Okay, kita dah siap dah. Tadi masukkan kali kedua. Ada cheese. Oh, dia terus jadi sedikit cair. Berbeza Tadi dia sedikit pepejal, ni dah nampak dah paste. Kalau saya tengok ni memang aroma basil tu naik lah. Memang sangat kuat. Even aroma kacang tu sebenarnya. Sebab kacang tu kita dah bake kan dia sebelum kita blend. Faham. So aroma tu dah keluar. Ya, betul. Ya, satu perihal tentang kacang-kacang ni, untuk melahir ataupun menzahirkan rasa dia, memang kita kena sangai lah, kita panggil bahasa Melayu kan. Kena sedikit. Sebab baru-baru ni pun dalam Destinasi TV kita dah buat pasal kopi, kita dah buat pasal koko. Penting proses sangai tu, dan itu antara step kecil yang mungkin orang tak nampak tapi memberi impact kepada rasa. Betul ya, Chef? Betul. Okey, seterusnya Kita akan buat penne pesto. kita akan masak terus. Kita akan masak terus. Okey, jom kita masak. Okey, sekarang kita nak masak. So Betul. kita akan masak pasta dululah Ya. Okey, boleh. Boleh. So apa-apa chef tunjuk je. InsyaAllah saya boleh bantu je, jangan risau. Okey, biasalah kita akan
buka api dulu. Okay. Minyak yang Ya. dipakai pun olive oil lah. Kita akan masak penne pesto dengan aglio olio. Aglio Okey. olio. Dua jenis pasta, Ya, betul. penne pesto dan juga aglio olio. Barang tu buat penne pesto, kita ada mushroom, chicken Ayam. breast, Okey, dada ayam. dada ayam. Macam biasa, ada penne, ada garlic dan semuanya lah kat sini. Nanti kita tunjuk satu-satu Okey, boleh. So sekarang kita masukkan ayam dulu lah. Okay, kita masukkan protein dulu Protein dulu. Kita nampak dah susun, tak ada nak ke sana. Nasib baik. Tak terbakar muka sekali. Masukkan cendawan. Cendawan apa yang dipakai ni? Ini brown shimeji mushroom. Brown Shimeji mushroom. shimeji mushroom. Ya, betul. Okey. Seterusnya, Chef? Masukkan sedikit garlic. Sedikit paste garlic. Masukkan sikit air lah. Okey. Air ni air saja ataupun ada air apa ni? Dia ada parsley sikit dalam ni. Okey. Dengan carrot. So macam veggie stock lah. Okey, macam veggie stock. Okey, Ya, faham? So Okey, penny. Ini cream, cream betul. cooking cream. Cooking cream. Okey. Kita Garam. tengok semua bahan-bahan ni bahan-bahan yang disediakan di sini lah, bukan fast food ataupun processed food, tak ada. Dan saya nak basil. Basil, okey, ni basil paste. Basil yang kita telah pakai. Satu sendok? 1 sendok betul. Satu sendok sahaja. Cukup ya? Ya. Okey, Chef. Okey. Cukup. Kalau pesto yang sebenar memang ada penggunaan krim ataupun dia diubah suai? Dia depends. Okey. Kadang tanpa krim boleh, ada krim pun boleh. Okey, ikut cita rasa lah. Ya, yeah, betul. So kalau penonton datang, dia boleh cakap lah, dia nak krim ke tak nak krim ke? tapi mostly kat sini kita buat yang ada krim lah. Sebab orang Malaysia ni dia suka krim dan berkuah sedikit. Faham. Okey, siap. Siap, mudah saja. Nak dapatkan rasa yang sebenar, datang dulu ke Second Cut Barbecue, rasakan dulu penne pesto ni. Okey, seterusnya, Chef? Seterusnya kita akan buat aglio olio lah. Okay, aglio olio. Kalau pesto tadi kita kata basil tu dia punya base Ya, betul. dan kacang. Kalau aglio olio, Olive oil dengan garlic lah. olive dan garlic Garlic, sahaja. ya, betul. Okey, faham. So tadi chef telah masukkan sedikit paste garlic. Ini garlic yang di blend sajalah kan? Ya, betul. Okey. Garam macam biasalah. Betul. Parsley, okey. Seperti biasa pasta tu memang dah di ratio kan, dah di portion kan, dah dimasak cuma untuk orang kata apa, hidupkan dia balik je. Aglio olio memang ada cili ke ini Malaysian style? Ada memang sedikit. Dan Malaysia biasalah Nak pedas. nak pedas. Okey, faham. Sedikit butter ya. Oh, sedikit butter. Ini menarik. Ini satu teknik yang baru juga ni. Kenapa letak butter tu? Sebab kita nak ada rasa butter sedikit dan kan ada air tadi. Aha. Kita nak reduce dia cepat lah. So dia Faham. tak adalah cair. Pekat sikit lah. Pekat sikit. So nanti kita letak cream, sini sedikit butter saja. Ya, betul. So dah boleh masuk Cherry tomato. cherry tomato. Mudah. Dah. Simple. Tapi kalau kita dapat bau, memang naiklah bau garlic, bau minyak olive tu, dan menarik lah dengan penggunaan butter dan sebagainya. Okey, seterusnya Okey, siap. Itu saja. siap pasta kita. So dua pasta, aglio olio dan juga penne pesto. Saya tak sabar dah ni nak makan. Tapi lepas ni kita nak buat satu benda lagi. Betul. Crispy chicken. Crispy chicken. Orang Malaysia suka makan ayam. Jom kita tengok macam mana dia masak crispy chicken. Okay, sekarang kita nak buat apa je? Sekarang kita nak buat crispy chicken Bahagian Thai lah. bahagian Thai. Okey. Dan kita dah marinatekan dan portionkan dalam satu plastik lah. Marinate dengan? Marinate dengan Brunswick. Kita punya... Boleh saya tengok? Boleh. Ini yang tadi Encik Hashi cakap kat tadi tu Betul, kan? So betul. ini Brunswick punya spice Betul. mix. Yang ni diimport dari Australia. Ya, betul. Kekuatan di sini adalah penggunaan spices yang sangat unik lah. Brunswick ni juga digunakan dalam masakan apa di sini? Nasi. Kita punya nasi sini. Nasi Sydney pun menggunakan rempah yang sama. Seterusnya apa, Chef? Sebenarnya kita akan tepungkan dia lah. Apa campuran tepung ni?
Kita ada 5 campuran actually kat dalam ni. Kita ada original, kita ada spicy, kita ada HP flour, kita season sikit dan ada double action baking powder. Okey, kita masuk dalam air. Ya, betul. Ada Kita akan- sebarang sebab kita masuk air ni. Supaya tepung tu akan melekat dan cantik lah. Okey. Itu yang menghasilkan crispiness di luar tu, betul ya? Betul. Dan kalau tengok dia ramas satu lain macam tau. Kalau selalu orang macam dia slow-slow je bagi melekat je. Asia macam ni. Dia bagi tekstur yang sangat berlekuk-lekuk. Betul. Minyak akan masuk dan saya tak sabar nak tengok. Okey, so minyak sudah panas. Yang sudah panas. Lebih kurang berapa temperature ni? Dalam 170. Okey, cantik. Okay, terima kasih banyak-banyak Chef. Sama-sama. Bawa saya jalan-jalan ke kitchen ni. Besar kitchen ni. Okey, jom kita cuba rasa makanan di Second Cut Barbecue. Untuk hidangan yang pertama, kita ada signature dish lah. Nasi Sydney lamb rib. Ada 2 ketul. Ni nasi Sydney double lamb ribs. Lamb ribs ni kita tengok sangatlah juicy, cantik lah sebenarnya kejadian dia. Lamb ribs ini diperak menggunakan rempah-rempah yang dibawakan khas dari Australia. Jom kita mula rasa. Bismillah. Kita akan mula dengan nasi dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi butter ia juga beraroma dengan sedikit vegetable, sayur-sayuran iaitu lobak merah dan juga cendawan. Cendawan tu pun memberi tekstur saja, tak mengganggu rasa. Jadi ini yang lebih penting. Kalau kita dapat tengok lamb ribs dia masih lagi menitik-nitik tu. Lamb ribs ini menggunakan Australian lamb. Saya memang tak boleh cakap apalah. Kedai ini memang pakar Australia. Segala-galanya tentang Australia. Sangat lembut. Bagai dicari-cari lembutnya. Kita gabungkan sekali, kita tengok. Tengok lembutnya lah, hai. Lemak-lemaknya tu. Pilihan yang bijak oleh Second Cut Barbecue menggabungkan nasi yang beraroma bersama dengan daging kambing. Rempahnya sangat menaikkan selera. Satu gabungan yang sangat sempurna. Kita akan ambil sedikit sos Thai. Mungkin saya akan cuba dulu sos Thai dia. Pedas yang membuka selera. Patut saya cuba yang tu dulu sebenarnya tadi. Kena sangat dengan kita orang Malaysia. Daripada Sydney ke Thailand ke mulut saya. So di hadapan saya sekarang ni apa yang kita dah buat di kitchen tadi. Kita ada yang pertama penne pesto. Dan seterusnya kita ada aglio olio dan juga ayam crispy. Di atasnya kita nampak memang ada lagi taburan cheese. Yang ni digunakan parmesan. Sedikit cendawan. Bismillah. Sebab dia menggunakan basil yang banyak, kita dapat rasa yang berangin daripada basil tu. Ada yang kacang ni dia ada sedikit lemak dia tu. Dan juga sedikit tanginess. Dan krim itu membantu dalam menyempurnakan rasa. Maksudnya membaluti dua-dua rasa tersebut. Sangat sesuai dengan selera rakyat Malaysia. Menu yang seterusnya iaitu aglio olio bersama dengan crispy chicken. Betul ke dia crispy? Okey. Dekat luar memang sangat crispy tapi dalam masih lagi berjus. Jom kita cuba. Bismillah. Ini aglio olio yang dimasak. Jom kita cuba. Bismillah. Seperti pasta goreng. Garlic tu ada, tapi mungkin dengan apabila dipastekan kurang aroma tersebut. So saya nak gabungkan sekali ya. Jom kita cuba. Bismillah. Kita rasa sikit salad dengan balsamic sauce. Saya boleh kata bijak lah. Sebab apabila kita makan dua-dua yang sangat berminyak, jadi apabila kita makan salad dan balsamic cream tu, sebenarnya dia potong segala minyak-minyak yang dah sangkut kat lidah tadi. Jadi kita boleh makan dan bersembang dan makan. Saya yakin penonton, kebanyakannya rakyat Malaysia akan menggembari makanan sebegini.
Menu yang baru seterusnya adalah yang pertama, steak rib eye Australian green fat, dan yang seterusnya meatball bersama dengan mashed potatoes. Ada di situ juga cranberry sauce, svenska meatball. Svenska mungkin bermaksud Sweden lah kot. Saya order tadi medium rare. Medium rare tu bermaksud macam ni lah, dia masih lagi kemerah-merahan. Jom kita cuba dulu. Bismillah. Steak ini datang dengan tea infused brown sauce. Brown sauce yang dimasak dengan air teh. Jom kita cuba. Inilah brown sauce yang paling pelik saya pernah makan. Bukan pelik dalam keadaan yang tak baik. Dia ada rasa manis macam jam. Mungkin penggunaan teh tadi itulah. Mereka juga menyediakan mashed potato. Dibuat juga in-house. Bismillah. Sedap, rasanya sangat herbal dan tidak terlalu muak lah kita nak makan. Beralih ke makanan seterusnya, meatball svenska. Juga ada mashed potato. Cranberry sauce-nya, potatonya sangat terselah kemanisan dan dagingnya juga dimasak sempurna. Meatball ini pun tidaklah dimasak sampai kering, jadi masih lagi berjus. Satu execution yang sangat baik daripada tim Chef Syahid dan juga Encik Hashim. Satu gigitan terakhir. Ini dihidangkan dengan jus apple. Dia menggunakan mesin cold press, maksudnya bukan blended. Terasalah tak dicampur gula ni. Sangat menyelerakan, manis, sedikit masam, rasa apple sebenar. Jadi secara keseluruhan, Second Cut Barbecue mendapat tempat yang istimewa dalam hati saya. Saya pasti akan merindui hidangan-hidangan yang ada di sini. Mungkin di hujung minggu ketika bersama dengan isteri dan keluarga, pasti saya akan teringat untuk membawa mereka untuk rasa hidangan-hidangan di sini. Keistimewaan di sini adalah yang pertama, mereka menyediakan makanan yang betul-betul berkualiti tinggi. Mereka mempunyai tim yang memang cukup pandai menyediakan makanan yang bagi saya teknikal. Penggunaan daging mereka sempurna. Penggunaan rempah yang mengiringi daging itu kena, dan daging-daging ini berani. Sebab apa? Prime cut, pengalaman saya, steak selalunya hanyalah menonjolkan richness, tapi kali ini mereka padan dan gu ataupun saingkan dengan kemanisan. Jadi itulah review pada hari ini. Kalau ada mana-mana restoran yang anda nak saya pergi review, tulis di komen dan insya-Allah kita akan ke sana. Pengalaman yang menyelerakan di Second Cut Barbecue. Sekiranya anda berada di Batu Cave atau kawasan yang berhampiran, boleh datang rasai sendiri makanan-makanan yang sangat enak. Saya Zamri, ini Destinasi TV. Jangan lupa follow, like dan subscribe. Kita jumpa dalam episod yang akan datang.